datang buat semua penonton bagi program Bual Bicara Santai. Wah, menariknya sains, inspirasi saintis wanita bersama Mahelawa Abim. Program ini adalah bersempena Hari Antarabangsa Wanita dan Kanak-kanak Perempuan dalam pelibatan sains yang telah ditetapkan pada setiap 11 Februari. Program ini adalah bertujuan untuk mendedahkan kepada para pelajar mengenai bidang-bidang sains yang kita dengan membawakan para saintis dan penyelidik sains yang terlibat secara langsung dalam bidang sains. Seterusnya, melalui program ini juga kita dapat mengambil inspirasi dan pengajaran dari kisah kejayaan para saintis sekalian dan pendidik dalam program kita. Untuk pengetahuan semua, pada tahun ini di peringkat global, kita membawakan tema Women Scientists at the Forefront Fight Against COVID-19. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan moderator kita pada hari ini, iaitu Saudari Chasha Hani Idina Syamsul Rizal, seorang pelajar aliran sains daripada Maktab Rendah Sains Mara. Saudari Najwa Muhammad Fazil, pelajar kejuruteraan awam di Universiti UiTM Shah Alam. Seterusnya, saya sendiri, Aimi Fatini binti Muhammad Mazuki, pelajar sarjana Fakulti Pertanian di UPM. Program ini mempunyai 3 pusingan, di mana setiap pusingan kita akan selangi dengan memainkan video rakaman daripada saintis dan pendidik dari pelbagai bidang. Para penonton juga boleh berinteraksi dengan para panel kita di ruangan komen. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis, marilah kita mendengar kata-kata aluan dari pengurusi majlis, iaitu Saudari Fatin Nur Majnah binti Nordin selaku Naib Presiden ABIM bagi Hal Ehwal Wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator Saudari Aimi, Najwa dan juga Shasha. Seterusnya panel jemputan kita pada hari ini Prof Umar daripada UPM dan juga Dr. Mawadah yang live daripada UK. Terima kasih banyak-banyak atas masa yang diluangkan dan juga perkongsian yang akan kita dengar pada malam ini. Kita juga bawakan beberapa lagi saintis wanita di Malaysia berkongsi perjalanan karier mereka dan juga misi dan visi dalam bidang sains. Terima kasih banyak-banyak. Saya ingat ada 3 perkara utama yang kita cuba tonjolkan daripada program Wah Menariknya Sains pada malam ini. Yang pertama adalah ilmu sains itu sendiri. Bagaimana ilmu sains itu sangat dekat dengan kita, sangat signifikan, sangat bermakna dalam hidup kita. Setiap hari kita berinteraksi, kita masak nasi, kita berjalan, kita bernafas. Seluruhnya adalah berkaitan dengan ilmu sains. Dan yang penting adalah bagaimana konsep-konsep ini difahami, dipelajari oleh pelajar-pelajar sains. Seterusnya, menggunakan ilmu ini, konsep ini dalam melakukan inovasi yang seterusnya meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Contohnya adalah COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Bagaimana seluruh dunia berhadapan dengan masalah ini dan bagaimana sains dapat membantu mengatasinya dan meningkatkan kualiti kehidupan kita. Dan saya ingat ini sangat terkait dengan tema Hari Antarabangsa Wanita dan Kanak-kanak pada tahun ini yang diberi sebagai meletakkan wanita sebagai forefront dalam melawan COVID-19. Dan saya ingat ini juga berkait dengan Dr. Mawadah yang menerima anugerah Wira Belia dalam menangani COVID-19 pada tahun lepas. Mungkin Dr. Mawadah boleh berkongsi dengan kita pada malam ini. Yang kedua saya ingat adalah berkaitan dengan kita harap program malam ini menjadi platform membuka, mendedahkan peluang ataupun ruang sains yang lebih luas. Sains itu bukan hanya fizik, kimia, bio, dia ada perincian lagi cabang-cabangnya, neurobiology, bioinformatik, geologi dan sebagainya. Dan pada masa kini skop juga telah diluaskan, bukan hanya sains tapi juga STEM, sains, teknologi, engineering ataupun kejuruteraan dan juga matematik. So bagaimana luasnya peluang ini menunjukkan luasnya peluang dalam bidang sains ini. Dan sains bukan hanya terhad di dalam makmal, berinteraksi dengan tikus ataupun bahan-bahan kimia, tapi keseluruhan dunia ini adalah makmal-makmal yang memberi peluang untuk kita mengkaji dan memahami kehidupan ini dengan lebih baik dan seterusnya memberi penyelesaian kepada isu-isu yang berlaku secara praktikal. So ini sangat, saya harap ini menjadi satu platform pendedahan awal. Dan seterusnya adalah bagaimana kita membawa
panel-panel sebagai ikon memberi inspirasi. Kita faham wanita ini menggalas tanggungjawab yang pelbagai. Di rumah saja ada 2-3 ibu, isteri, anak, seterusnya di tempat kerja juga ada pelbagai jawatan lain, dan bagaimana kita dapat bersama-sama menggalasnya dengan baik, melakukannya dengan baik, dan seterusnya memberi sumbangan yang terbaik juga kepada diri kita, kepada keluarga, kepada masyarakat dan kepada negara. So saya ingat Hari Antarabangsa Wanita dan kanak-kanak perempuan dalam sains ini sangat signifikan untuk disambut bersama-sama, supaya kita bersama-sama dan Hero Abim bersama-sama dengan semua saling mendukung dan menyokong dalam memberikan yang terbaik, dan kita dapat saling memberi inspirasi dan terus bersama-sama bergandingan memberikan yang terbaik, saling memotivasi dan seterusnya menyumbang kepada pembinaan negara. Dan ini juga sangat dekat dengan tema Hello Abim, iaitu membina dan memimpin generasi, dan kita harap kita dapat membina dan memimpin generasi melalui bidang sains ini dan melahirkan pemimpin yang lebih baik, individu yang lebih baik, dapat menyumbang kepada negara. Sebelum akhir, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang menjayakan program hari ini, Amalina, Aina, Mardiah dan juga para moderator kita yang juga membantu melakukan interview kepada beberapa panel kita pada malam ini. Terima kasih pada semua. Semoga program ini membawa manfaat kepada kita semua, memberi impak yang positif dan menjadi satu langkah awal ke arah kejayaan dalam bidang sains di Malaysia. Terima kasih pada semua atas sokongan. Terus like dan sokong Hello Abim dan juga Abim Angkatan Muda Islam Malaysia. Selamat Hari Antarabangsa Wanita dan Kanak-kanak. Semoga kita terus memberikan yang terbaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengerusi majlis, tanpa membuang masa, marilah kita teruskan dengan sesi bual bicara kita. Dipersilakan Saudari Syasha. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator Aimi. Jadi, bersama saya pada malam ini seorang yang cukup hebat, seorang yang berpengalaman dan seorang yang cukup berbakat, terutamanya dalam bidang sains, iaitu Profesor Dr. Umar Rani Siniah. Hai Profesor. Hello Sasha. Ya, apa khabar Profesor? Khabar baik. Terima kasih. Okey, untuk pengetahuan semua yang menonton kita pada malam ini, Profesor Dr. Umar Siniah telah mengikuti sekolahan peringkat SPM dan SPM. Dan kemudian ia disuli dengan mengikuti pengajian di Universiti Putra Malaysia pada peringkat ijazah dalam bidang sains pertanian pada tahun 1988 hingga 1992. Bukan itu saja, apa yang menariknya, Profesor telah melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah kedoktoran di University of Reading di United Kingdom dalam bidang sains biji benih pada 1993 hingga 1997. Sekembali Profesor ke UK, Profesor setia dengan UPM bukannya jadi seorang pelajar tapi sudah menjadi seorang pensyarah dan sekarang memegang jawatan sebagai Profesor di Jabatan Tanaman Fakulti Pertanian. Dan kini, Profesor telah berjaya melahirkan lebih daripada 30 orang pemegang master dan PhD, dan juga Profesor telah berjaya menerbitkan lebih daripada 100 makalah jurnal di peringkat antarabangsa. Maksudnya panel yang kita pilih memang bukan calon-calon orang lah. Okay. Jadi, untuk sesi pada kali ini, Profesor, boleh tak Profesor kongsikan apa yang mendorong Profesor untuk bercita-cita dalam menceburi bidang sains, maksudnya jadi seorang saintis lah. Dan mungkin Profesor juga boleh kongsikan dengan ringkas tentang bidang kepakaran dan cabaran yang Profesor hadapi sehingga mencapai tahap sekarang. Okey, terima kasih Sasha atas perkenalan yang begitu saya rasa touch lah ya dengan cara diperkenalkan tadi ya. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan salam sejahtera kepada
pengacara majlis, kepada moderator Dr. Mawada, panelis bersama saya dan juga kepada para penonton sekalian. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Helwa Abim dan juga Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia yang menganjurkan program ni. Wah, menariknya sains. Memang merupakan satu topik yang sangat bagus. Ya, jadi tahniah atas penganjuran program ni. Ya. Berbalik kepada soalan yang Shasha tanya tadi, apa yang mendorong saya untuk menjadi saintis. Sebenarnya kalau saya fikirkan balik, pendorong utama kepada saya sebenarnya adalah bapa saya. Ya, kerana waktu saya kecil di sekolah, beliau selalu bertanya, kenapa agaknya benda ni terjadi. Ya. Contoh mudah, kita keluar rumah nampak ada pelangi. Jadi bapa saya suka bertanya, kenapa ada pelangi? Ya. So bila soalan kenapa ni selalu ditanya, saya pun jadi minat untuk mencuba menjawab soalan tersebut. Ya. Jadi sepanjang tempoh persekolahan saya, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, sebenarnya saya sentiasa ada sesi bersama bapa saya. Ya, walaupun beliau tidak mengikuti persekolahan secara formal, tetapi kerana beliau selalu bertanyakan soalan, jadi saya sentiasa berusaha untuk memberikan jawapan yang terbaik dan cuba untuk menerangkan kepada beliau dengan cara yang mudah. Sebenarnya sains ni ialah kajian sistematik terhadap fenomena-fenomena yang berlaku di sekitar kita. Ya, apabila kita sentiasa bertanyakan soalan-soalan seperti kenapa ia berlaku, tadi pun dalam ucapan kata-kata aluan pun dinyatakan, ya, bila nak masak nasi tu bagaimana, semua tu, setiap satu tu apabila kita tanya dalam bentuk soalan kenapa, maka benda tu akan jadi sangat menarik lah. Ya? Dan saya sebenarnya telah memilih bidang pertanian. Mungkin pertanian ni waktu-waktu zaman saya belum popular. Ya, waktu tu selalunya orang akan tahu doktor, engineer, lawyer. Tiga ni lah yang kira termasuk di rumah saya sendiri juga. Ya, itu yang popular. Tetapi bapa saya adalah estate conductor. Ya. So memang daripada kecil saya terdedah kepada pertanian. Dan yang saya sangat minat waktu tu adalah bidang hortikultur. So mungkin Aimi fahamlah apa tu hortikultur. Yang lain saya tak pasti, ya. Shasha mungkin lepas ni boleh pergi Google perkataan hortikultur untuk tahu apa maksud dia tu. Ya. Tetapi apabila saya memohon ke universiti, saya diberikan bidang sains pertanian. Adik-beradik dengan hortikultur jugalah. Ya. Dan dari situ saya telah memperkembangkan bidang saya sehinggalah kedoktoran saya adalah dalam bidang sains biji benih. Ya. So ini merupakan satu anak kecil dalam sektor sains tu. Bila kita kata sains, sains pertanian sudah merupakan satu sektor kecil. Di bawah sains pertanian tu pula ada sektor yang kita sebut sektor biji benih. Ya, very small fraction. Ini memberikan gambaran juga bahawa terdapat pelbagai peluang dalam bidang sains. Ya. Saya menjawab soalan ke Shasha ke ada yang tertinggal? Yang mungkin boleh cerita cabaran profesor sendiri lah. Okey. Cabaran. Sebenarnya cabaran ni satu soalan yang maksud saya di sini, cabaran tu pada setiap tahap tu cabaran berbeza.
Kita susah nak cakap cabaran pada masa berlainan tu, cabaran kita berlainan. Saya ingat sangat masa saya kecil-kecil di peringkat sekolah, masa tu tidak ada Mr. Google, tidak ada handphone. So sekiranya kita nak belajar, kita nak tahu sesuatu perkara, mesti sama ada bertanya dekat cikgu ataupun kita harus pergi ke perpustakaan. Hari ini knowledge is in your fingertips. Ilmu itu di hujung jari sahaja sekarang. Tekan saja terus keluar. Handphone, internet, macam-macam. So waktu itu cabaran saya begitulah untuk nak mendapatkan ilmu tu tidak semudah sekarang. Tapi kalau ditanya cabaran saya kini setelah hampir 25 tahun bekerja di UPM, cabaran saya sekarang ialah bagaimana saya hendak mendidik pelajar-pelajar di bawah saya supaya berminat. Pada saya, dia macam mentol Kalau connection tu tidak kena, dia tidak akan menyala. Jadi, bagaimana kita nak cari satu kaedah di mana connection kita dengan pelajar tu bagus menyebabkan mentol tu terus menyala. Sebenarnya sains ni saya rasa banyak yang mungkin orang takut, stigma lebih daripada kesusahan dia sendiri. Jadi itu cabaran saya sekarang lah untuk memastikan pelajar-pelajar ni sentiasa faham dan mereka berminat. Kalau mereka berminat, mereka akan usaha sendiri, mereka akan cari jawapan sendiri. Kita cuma jadi penunjuk arah lah. Dia akan menjadi lebih mudah. Situ. Terima kasih Profesor Dr. Umar atas perkongsian. Saya tertarik dengan perkongsian Profesor di mana dulu betapa pelajar struggle-nya sebab tak ada internet, tapi mereka boleh belajar. Usaha sendiri, pergi perpustakaan dan pergi tanya guru. Terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat menarik. Dan seterusnya kita pergi pula ke Saudari Najwa untuk sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pula adalah seorang yang sangat menginspirasikan, iaitu Dr. Mawadah binti Ghazali, merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan di Bahagian Perkembangan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar Doktor? Sihat? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit latar belakang mengenai beliau. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 Mac 1983. Sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Beliau menerima pengajian menengah di Kolej Islam Kelang yang kini dinamakan Kolej Islam Sultan Alam Shah Kisas dan telah pun menamatkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dalam bidang perubatan iaitu Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery MBBS pada tahun 2008. Beliau telah berkhidmat di hospital-hospital KKM sehingga tahun 2015 dan kini bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan di Bahagian Perkembangan Perubatan KKM atau juga dikenali sebagai Health Manager yang merancang polisi, plan strategik serta capacity building bagi bidang kesihatan. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman sebagai Ketua Pasukan Makmal COVID-19 Kebangsaan pada tahun 2020 dan dinobatkan Anugerah Wira Belia COVID-19 bagi Anugerah Perdana Belia Negara tahun 2020. Kini beliau sedang melanjutkan pelajaran di dalam Master in Public Health International di University of Leeds, United Kingdom. Dan untuk pengetahuan semua, Dr. Mawadah sedang live dari UK ya, betul Dr.? Ya, betul. Masih siang kat sana, sekarang dah malam kat sini. Ya, sekarang kat sini pukul 1 petang. Oh, 1 petang. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa,
apakah yang mendorong doktor bercita-cita untuk menjadi seorang saintis ataupun penyelidik? Boleh doktor kongsikan dengan ringkas tentang bidang kepakaran doktor yang sekarang dan cabaran yang doktor hadapi untuk capai ke tahap ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Ulstia atas jemputan yang diberikan, dan juga saya rasa very honored to be together with scientists seperti Prof. Umar dan juga other experts yang berada di luar tu. Okay. Dia menjadi satu platform juga yang very opportunity untuk saya mengenal saintis-saintis di luar sana lah. So terima kasih atas jemputan yang diberikan. Nak katakan saya a scientist? Bukan. But my work, kerja saya, tugasan saya juga adalah berkait rapat dengan kajian lah. Saya seperti mana yang Cik Najwa ceritakan tadi, latar belakang adalah bidang perubatan. Mungkin sebab masa dulu saya memang sangat tertarik dengan biologi, dengan kimia, dan topik itu dia sangat interesting dan relatable dengan kita punya daily life. Macam contoh bila kita tengah makan, I start imagine, makanan masuk dalam mulut, enzim keluar, and then how the tongue tutup glotis tolak ke belakang supaya makanan masuk ke saluran makanan, bukan saluran pernafasan. So it make things very interesting, especially about our body. So mungkin sebab itu juga menjadi pendorong saya melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan sebagai doktor, apart of my parents. Tetapi lepas bertugas di dalam bidang klinikal dalam 8 tahun, saya start sedar yang kesihatan ni bukan sahaja limited kepada individu. Kesihatan tu lebih besar daripada itu. Maksudnya kalau ikut WHO pun, sihat tu maksudnya you bukannya sihat daripada penyakit, tetapi juga a complete state dalam segi fizikal, mental, social. So saya daripada bidang klinikal, saya berkecimpung ke venture ke arah bidang pengurusan kesihatan, sebab bagi saya sistem kesihatan yang baik akan memberikan lebih makna sihat kepada the whole community, bukan saja individu lah. Jadi kat situlah akan banyak collaboration dengan saintis, dengan researchers di luar, bukan saja doktor. So it will give more meaningful to help lah. So jadi sebagai seorang health manager, memang tak lari dengan tugasan untuk buat penyelidikan lah. Sebab dalam setiap polisi yang kita buat, dalam setiap perancangan program, dalam setiap decision, kita kena ada science behind it. Kita ada science yang support kita. Dan medicine ni pun dia all about evidence based, walaupun dia peringkat pengurusan. Dan nak katakan cabaran tu because different from Prof. Rani, saya still lagi dalam proses pembelajaran, and saya expect akan lagi banyak cabaran yang akan saya hadapi dalam waktu masa depan. Tetapi apa yang saya boleh katakan, mungkin cabaran juga adalah agak universal, yang mana semua researcher ataupun penyidik lain juga ada hadapi, iaitu dari segi keperluan peruntukan, keperluan tim, pasukan, dan juga keperluan infra tu nak lakukan research lah. Seperti yang saya experience last time during COVID, cabaran yang saya hadapi sebab everyone is busy doing their task, their role. Masing-masing ada kerja masing-masing. So very difficult for us to do a study together, sebab mungkin mereka tak faham apa kajian, apa objektif kajian yang kita nak buat, and maybe they think that kita hanya mengambil waktu. Jadi bagi saya cabaran yang tu adalah dari segi engagement, nak melibat uruskan satu pasukan tu. Dan juga cabaran sekarang ni adalah nak menanamkan minat untuk sentiasa buat penyelidikan. Prof. Umar kan? Macam nak menanamkan minat tu, because we have to balance, kita nak balance kat antara kerja hakiki dan juga penyelidikan. Dan juga saya rasa salah satu cabaran yang berlaku antara saya dan juga kawan-kawan sekerja, keperluan nak mendaftarkan kajian.
sebab kita kena melalui ada badan ataupun organisasi pendaftaran, nak tengok dari segi kebolehan ataupun ada etik isu ke tak kan. Jadi itu mungkin menjadikan salah satu cabaran jugalah antara di kalangan kami lah. Okay, baik, terima kasih atas perkongsian doktor. Antara kod yang saya rasa sangat penting itu adalah sistem kesihatan yang baik akan memberikan lebih manfaat. Betul doktor. Lagipun menjadi seorang penyelidik ini bukanlah sesuatu yang sangat mudah dan banyak cabarannya. Lebih-lebih lagi dalam era kita yang sekarang ini dengan isu COVID-19-nya lagi. Okey, terima kasih doktor. Baiklah, seterusnya kita akan saksikan video ucapan ringkas daripada seorang pakar bidang perubatan geriatrik Pusat Perubatan Universiti Malaya, iaitu Prof. Dr. Tan Maupin. Jom saksikan. Geriatrik iaitu satu bidang pakar perubatan dalam Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Okay, bidang kepakaran saya menarik kerana kami khususnya untuk menjaga kesihatan warga emas, orang tua, so old people. So geriatrik ni adalah macam nama pakar dia lah. So macam pakar untuk kanak-kanak adalah pediatrik. Jadi kami ada dipanggil geriatrik. So the asal perkataan ini adalah daripada Latin, perkataan Latin. Geros adalah bermakna tua. So untuk kepakaran ini, walaupun kami jaga orang tua, tapi kepakaran ini memang kepakaran yang muda. Sebab ini adalah kepakaran yang timbul sebab rakyat Malaysia atau rakyat dunia semakin lama semakin tua. So we call this penuaan or population aging. So dulu memang ramai yang sudah meninggal in the 40s, in the 50s. Sekarang kami bertuah sebab adalah kemajuan dalam bidang ekonomi, kemajuan dalam bidang perubatan dan kesihatan. So keramaian rakyat Malaysia sekarang will be able to grow old. Dia hayatnya sekarang we call it life expectancy sudah hampir lebih daripada 75. So that's a life expectancy. So semua orang ada peluang untuk menjadi tua. So saya dari awal-awal lagi dah tahu saya nak jadi doktor. So kenapa saya nak jadi doktor? Sebab mak ayah saya doktor. So saya tengok mereka banyak menolong orang ramai. Jadi mereka boleh meringankan beban. So we call it relief suffering and to actually make people feel better. So itu adalah sebab saya nak jadi doktor. Tapi dari awal-awal lagi saya pun tahu bahawa saya ni dulu pandai suka belajar kan, buku banyak. So saya dah tahu ada kekangan dalam bidang perubatan. So when we want to be a doctor, there is a limit. So saya dah tahu kalau nak jadi doktor dan want to push the frontiers of medical knowledge, kami kena buat penyiasatan research. So I knew from very young age that I wanted to be a doctor. And I wanted to be able to be in the forefront of medical knowledge to create new discoveries in medicine. Tapi dalam bilang apa, not so sure lah. So then when I was actually preparing for medical school interview, so dulu saya bertuah sebab mak ayah doktor, jadi mereka ada duit simpanan sikit, so saya boleh dihantar ke luar negeri untuk mengaji lah. So I went to UK to actually attend the medical school interview, so we had to prepare. So I did a lot of reading and I discovered the word that you could actually use stem cell transplantation to treat Parkinson's disease. So I said that would be really interesting. I want to do something like that, something to do about the brain, neuroscience. So then, but then when I had
when I went to medical school, we ada peluang untuk mencuba kerjaya. So doktor bukan semua sama punya tahu. Doktor ada surgeon, doktor ada radiologist, dia ambil x-ray sahaja. Doktor ada GP, they look after people in the community. Tu ramai lah. So I had a chance to try out a few subspecialties. So bila saya pergi ke pediatric neurosurgery, sebab saya ingat nak jadi brain surgeon, saya ingat memang tak sesuai untuk saya. Sebab all they do is just cut the brain and then there wasn't much interaction with the patient. That was it. Then I tried out a bit of hematology untuk merawat darah kan. So that one also didn't suit me because they make people sick. So it was only after I graduated that I came upon the job of a geriatrician. Yeah, so I was a houseman. Lepas you graduate from medical school, you jadi houseman dulu kan. So when I was a houseman, my second job was actually looking after older people in a geriatric ward. Sukanya saya. Tapi I realized that there was a huge problem. All the resources were not for them. So there was a huge amount of ageism, and older people were not being cared for in a way that they deserve to be. Sebab mereka telah memberikan sumbangan yang banyak kepada masyarakat, tapi bila mereka dah tua, dah uzur, masyarakat tak bagi balik, tak bayar balik. And and they were, bila buat ward round, semua doktor macam mengabaikan mereka macam tu. So I felt the need to actually change things, because I also knew that when older people, if they are cared for properly, they can actually continue to remain productive and to contribute to society. So when we look at socio-economic models, it actually makes more sense to treat these older people in the way that they deserve to be treated, not just to be left, because those cost a lot of resources. Sebab kalau mereka ada kecacatan, perlu kemahiran hidup sudah kekurangan, jadi mereka perlu penjagaan, dan kos penjagaan amat tinggi. So it'll either take a family member to have to come out to look after them, or it will actually mean the society have to pay for caregivers to look after them. Perjalanan untuk menjadi seorang pakar perubatan memang panjang. So it's a very long journey. So lepas houseman, you're gonna do your basic specialty training. So you have to sit exam. Lepas tu, only after you pass the basic specialty training, then you choose a subspecialty. So geriatric is a subspecialty of internal medicine. Macam cardiology is also a subspecialty of internal medicine. So we are almost the same, but they look after the heart, we look after older people. So when I finished my training, I feel that I didn't have enough exposure to actual being able to do research. When I was doing my training, even when I was a medical student, I knew I wanted to do research. I wanted to publish. So I had already published as a medical student, during undergraduate days. So I continued to do a lot of audits when I was senior house officer. Dekat UK dia panggil senior house officer, and then I even published something as a house officer. So but then when it actually got to when I finished my basic medical training, then I had the opportunity to actually join a subspecialty training program, and I wanted a bit more than just the subspecialty training that was clinical. So I chose, we call it an academic path. So I took another 2 years out to do a doctorate of medicine. Yeah, so PhD 3 years, but then that will add the training on for so long. So in the UK, they allow you to do a doctorate of medicine for 2 years, and it's considered kind of equivalent to a PhD. But of course, I was also doing a lot of research even without doing the doctorate of medicine. So they expect you to have you start at a higher point than someone who actually went to a PhD from another discipline. So that's why they allow a doctorate of medicine. It has to be clinical for 2 years. So I managed to do that, and then
So that gave me the ability to do research as well as practice in clinical medicine. And hence it's a clinical science that I'm doing research in. It's very rewarding because for a change, you can actually, whatever you discover in your research, you boleh apply in what your work, the way you look after your patient. So my industry is actually caring for older people, okay? The clinical side of things. So I can actually do research to find out whatever treatment we're giving out is working, and also find out the root cause or what causes a disease or what leads to someone having a problem, and then find a solution for the problem. So and this is really exciting because it keeps you alert for the rest of your career. Because a lot of people ingat lepas habis university, cari kerja, that's it. You work in the same job for the rest of your life. I'm sure after you've been there for 10 years, you feel that you need more, right? So in this subspecialty, because I do research, it keeps me, I have to keep updating my knowledge, and it allows me to continue to push the forefront of the knowledge that we have. So it gives me the opportunity to find out about Malaysians. Macam mana keadaan penuaan dekat Malaysia? Apakah penyakit-penyakit yang akan menjejaskan kualiti hidup? We call it quality of life. Older people, we're not worried about keeping them alive for as long as possible. We want them to have good quality of life, to remain as productive as possible as they grow old. The beauty about this is all the world is facing population aging, but the solutions are not there. So when we do research, we're doing research for the world. We're not just doing research for Malaysia. So we find solutions for the world, and it's allowed me lots of scope. You know, you pergi jalan-jalan, you raise research funds, and then you do research, and then you go to another country to attend a conference to present your research and to share knowledge with other people, other researchers in other parts of the world, and then eventually you agree to work together. So you have like international projects where you come up with solutions together. My students keep me sharp. Yeah, so because I take on a lot of postgraduate students, so ada yang ramai yang buat master, ramai lagi yang buat PhD lah. So they will actually keep pushing, keep asking the questions that will continue to challenge our existing knowledge and my own existing knowledge, and then we will actually solve issues together and continue to address issues that is currently addressed in among older people in our community. Yeah, so the work will actually bring me to the community as well. So I interact directly dengan warga emas dekat community kami, and find out what really bothers them, and then do the research, find the solution, and then define the problem rather, and then work with them to define the solution, and then it's a two-way process. Harapan untuk remaja sekolah. Sebenarnya kami tahu untuk especially for girls, there's a lot of stereotype kan. So orang biasa kata orang lelaki kena buat sains, so perempuan buat arts. I never ever considered that possibility. Yeah. So science was always my world, my line, but it doesn't stop you from being artistic. Yeah, it just because you and science and arts goes together, so you can still continue to enjoy making music or doing art, but and that balances out your brain. Tapi science really challenges your knowledge, and there's no such thing as men in science. Yeah, so what you really need to know is that you can do it. Our brains are all wired up the same, and don't let other people change your mind about your ability. Yeah. So you just need to put your mind to it, okay? And you will be able to achieve what you want to do. Don't let what other people say put you down at all. Yeah, because there is always the culture, women, your priority should always be the family.
that is a priority for everybody's priority, but you need to learn how to balance out your work with your family. So your family always comes first, but it doesn't mean that you have to sacrifice your career. Harapan kepada para penyelidik wanita di Malaysia, sebenarnya Malaysia is a very good country to be a scientist, a woman scientist. Yeah, we have the most proportion, a very balanced proportion of scientists in terms of female scientists compared to the rest of the world. So in Malaysia, there is already, the barriers have been broken ahead of us, so you have no fear. Yeah, we do know that internationally ada ramai scientists yang wanita yang mengalami kekangan, because it's a very male world out there internationally, but this is not true in Malaysia. So you can rest assured, if you were a woman scientist in Malaysia, that there is already equality when it comes to scientists in academia, okay? Tapi in research, tapi the positions of leadership currently is probably not so balanced, and that needs to be addressed. But like I said before, don't let anyone hold you back. You have the ability, just like anyone else. If you believe and you are focused, you can achieve. So masa depan bidang sains di Malaysia itu memang kami bimbang sikit ya. Sebab walaupun sebenarnya rakyat Malaysia tu pandai, ada banyak bakat, tapi we are worried because there is probably not as much investment in research and development in our country compared to negara lain. So it's up to us. Yeah. What happens to us is our future. So we vote for the government. Yeah. So we need to make it very clear that in order for our country to progress into a developed country, our country needs to invest lebih banyak dalam bidang penyelidikan dan development. Yeah. Sebab kalau tak ada investment, then we can't. Without funds, we can't do everything. So the main thing is to realize that the potential is there, and to continue to lobby and continue to push. We are voters. Shout out loud that we can actually, with more funding, we can achieve more. Yeah. So for instance, we just had a little bit of a chance dekat University of Malaya, where several years ago, when Malaysia's economy wasn't so bad, our government ada bagi University of Malaya, we call it High Impact Research Grant, sebanyak 500 million, sorry. Then and that has had a great impact. Sebab University of Malaya is now ranked as one of the top 100 universities dekat QS ranking, even though the overall research funding is still much lower than many other countries of the same socio-economic status, same gross domestic product per capita. So kalau kami dapat dana yang mencukupi, yang setaraf dengan negara lain yang mempunyai GDP yang lebih kurang sama dengan Malaysia, the sky's the limit. Our ability will, our scientists will really get to shine. But we have the basics. We have the basic infrastructure. Yeah. So we have hope, and hope keeps us going. Video rakaman yang telah diberikan sangat menarik. Apa yang menariknya ialah tadi, sama juga macam Prof Umar tadi, yang mendorong Prof Tan pun, Prof Tan punya ibu bapa. So maksudnya kat sini saya rasa ibu bapa tu memainkan peranan yang penting lah untuk menanamkan juga kan minat sains dalam diri anak-anak kan. And also about the concerns about the investment and funding to our science future in Malaysia. Right? Okay, so tanpa buang masa lagi, kita teruskan dengan surat seterusnya. Dipersilakan Syasha. Terima kasih saudari Aimi. Jadi untuk sesi seterusnya ni, kita kembali kepada Profesor Dr. Umar Sani lah. Boleh Profesor?
Okay, Boleh Syasha. Okey. Okay, jadi macam yang Profesor tahulah, saya adalah seorang pelajar aliran sains MRSM yang besar dan saya yakin mereka yang tengok live kita pada malam ni pun majoritinya yang berminat untuk belajar dalam bidang sains dan mahu untuk menceburi dalam bidang sains pada satu hari nanti. Jadi, boleh tak Profesor kongsikan apa harapan Profesor kepada remaja sekolah saya dan persediaan yang diperlukan oleh kami jika ingin menceburi dalam bidang sains. Tapi tak yakin dan takut dengan diri sendiri sebab takut masa depan pekerjaan kami yang kurang menyelah. Okey, terima kasih Syasha. Saya rasa kalau dah dengar Prof Tan bercakap tadi, takut semua dah hilang Syasha. Ya, ini untuk penonton juga. Begitu bersemangat beliau tadi. Saya rasa semua yang mendengar pun dah turut teruja ya untuk mengikuti bidang sains ni. Ya. Untuk menjawab soalan, betul macam Aimi cakap tadi. Persekitaran kita banyak mendorong kita atau memberi kita hala tujulah ke arah mana kita nak menonjolkan kita punya bakat tu ya. Ibu bapa, kemudian guru di sekolah dan sebagainya. Dan mata pelajaran sains dengan arts, saya rasa sekarang dia punya connection antara dua tu bukan macam dahulu ya. Di mana dahulu dia betul-betul ini sains, ini arts. Sekarang dia ada banyak, dia di sekolah pun dia telah pun buka. Boleh ambil beberapa mata pelajaran sains digabungkan dengan arts dan sebagainya. Dan di peringkat pembelajaran tertiary, peringkat pembelajaran lebih tinggi, di peringkat penyelidikan, di peringkat negara, banyak diutarakan isu multidisciplinary. Okay, bermaksud dia gabungan. Kalau nak buat pertanian, dahulu dia nampak pertanian sahaja. Sekarang dia minta digabungkan pertanian dengan computer science. Ya, bagaimana kita nak kontrol misalkan sistem pengairan, kita duduk dekat rumah tekan komputer saja. Okey, tolong siram pokok. Ya, air pun keluar. Bila dah kata 5 minit, 10 minit, kita stop. Okay, semuanya menggunakan IR4 teknologi. Jadi saya rasa untuk menjawab soalan, kita pelajar, remaja seperti Syasha dan kawan-kawan sebenarnya tidak perlu takut langsung dengan sains. Sains ni satu teknik pembelajaran yang sistematik. Ya, dan kita perlu approach sains step by step lah. Dan ada sebahagian yang mungkin faham sesuatu konsep tu dengan cepat dan orang lain mungkin memerlukan sedikit masa tambahan. Ya. Jadi yang penting di sini jangan mudah putus asa. Kalau tak faham, tanya. Dan saya rasa satu cara efektif sekarang ya, kalau dahulu kita banyak baca buku, dengar cikgu bercakap dengan baca buku. Tetapi sekarang kita ada banyak kaedah hybrid dipanggil, di mana kita boleh tonton video, kita boleh buat method demo, ya, dan benda-benda ni akan dengan mudah membantu kita memahami konsep-konsep yang kita tidak faham. Kerana benda tu menjelaskan kepada kita dengan kaedah yang kita boleh lihat. Ya? Contoh kalau kita kata hijau campur biru jadi sains. Ada yang terus tahu sains tu apa. Betul kalau campur dua ni, saya nampak Dr. Mawada pun sedang memikir sains tu kalau apa. Ya? Tetapi kalau betul-betul ditunjukkan di mana boleh nampak selepas campur tu jadi warna apa, dia memudahkan pembelajaran. Ya, jadi penggunaan video dan kaedah-kaedah, banyak kaedah-kaedah dah ada sekarang. Jadi nasihat saya kepada pelajar-pelajar remaja ni, science is very interesting. Ya,
dan kita cuma perlu mencari kaedah pembelajaran yang membolehkan kita memahami apa yang kita nak pelajari tersebut. Once you find that connection, it's very interesting. Kemudian kita bergerak lebih mendalam tu dengan bertanya soalan, ya, dan soalan tu akan mengarahkan kita untuk mencari jawapan lah. Jadi belajar secara sistematik. Takkan ada apa-apa masalah. Tengok Dr. Mawada, saya, Prof Tan, kami semua boleh. So kalau kami boleh, anda semua pasti boleh. Okey, Syasha. Okey. Terima kasih atas nasihat Profesor. Macam Profesor katalah, kita kalau sains ni jangan buat sebab science is a fun subject and interesting subject. Jadi terima kasih kepada Profesor atas semua tips dan nasihat, dan seterusnya kita pergi pula kepada Saudari Najwa untuk sesi yang seterusnya. Terima kasih Saudari Syasha. Kembali kepada Dr. Mawada. Okey, saya rasa kali ini isu yang sangat menarik. Seperti yang kita tahu, Dr. Mawada merupakan antara frontliners yang terlibat dengan isu COVID-19. Jadi bolehkah Doktor kongsikan dan ceritakan peranan dan pengalaman Doktor dalam mengendalikan kes COVID-19 di Malaysia? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Najwa. Sepanjang tahun lepas saya berpeluang bertugas sebagai penyelaras ketua pasukan COVID-19 Makmal untuk Satu Malaysia lah. Ia merupakan satu unit di bawah kita panggil CPRC, Crisis Preparedness Response Center di Kementerian Kesihatan, yang mana diketuai oleh kita punya ketua pengarah kesihatan lah. Okay, dalam tu banyak unit lain. Kita ada unit yang menjaga surveillance, kita ada unit menjaga quality center, yang menjaga data, yang menjaga kes-kes COVID, dan banyak lagi. So masing-masing ada tugasan masing-masing, dan daripada sini memang clearly kita tak boleh nak bekerja silo ataupun secara persendirian. We need everyone to be able itu untuk dapatkan outcome ni lah. Jadi kalau ikut pengalaman tu, our normal routine memang sebelum pagi-pagi tu kita dah kena prepare. Macam saya menjaga lab, kita dah kena prepare, kaji balik, tengok balik all the data yang we dah collect, and then we have to present every morning to the meeting dengan ketua pengarah kesihatan. Jadi bila kita present tu, kita nyatakan status semasa, macam keadaan lab macam mana, berapa ujian dah dibuat, do we do enough testing ke tak, and then daripada situ kita identify isu-isu apa dan juga intervention apa kita perlu buat. So that's normal routine lah, every day macam tu. And then lepas habis meeting, we put all the intervention, apa cadangan kita, macam mana nak atasi, macam mana nak increasekan capacity, kita put into action. Maksudnya kita buat pembelian reagent contohnya, kita buat pembelian mesin-mesin, and then kita pergi tengok tapak, kita set up makmal. So basically after we plan, we put everything into action lah. Okay, walaupun skop tugasan ni nampak lebih kepada pengurusan, tapi sebab kita menjaga about testing, so memang nak tak nak, we have to make sure the lab, amal yang terlibat tu ikut standard, and apa yang ujian mereka lakukan tu semua berkualiti. So memang tak lari, kita akan kena sentiasa buat macam quality audit ataupun short study untuk pastikan benda tu macam ujian yang kita buat tu semua ni lah berkualiti ke, ataupun boleh digunakan ke tak, efektif ke tak. Jadi saya berpeluang lah menjalankan short study. Kita test ujian pantas yang antigen dengan antibody untuk pesakit-pesakit 5X. Saya juga berpeluang terlibat dalam mengkaji menggunakan saliva. Kan selama ni kita ambil swab daripada hidung dan tekak. Jadi kita
cuba dengan saliva pula, iLeo. Sama ada boleh tak kita nak detect COVID melalui iLeo. Dan juga kajian daripada data lah. Kajian data maksudnya daripada data yang kita dah ada, kita kaji sama ada macam tu antigen ni sesuai tak untuk jadi ujian pengesahan untuk COVID. So macam yang kajian data ni akhirnya kita jalankan di negeri Sabah lah. Jadi dan during that experience, that exposure, saya berkenalan dengan ramai saintis wanita. Ramai antara mereka yang macam contoh virologis, microbiologis yang mengkaji kuman COVID tu, buat testing on COVID virus. Ada juga mereka daripada application specialist yang begitu mahir dalam setiap application, setiap test tu kan. Jadi ramai actually antara mereka adalah wanita. Dan saya rasa bidang sains ni in future boleh macam mana ada peluang, macam kalau misalnya ada macam adik-adik risau dengan future of science, saya rasa kita ada peluang because dengan adanya agenda gender equity where women ni ada right juga kan untuk venture dengan semua bidang. So saya rasa golongan wanita ni mempunyai lebih peluang yang meluas lah, bukan sahaja dalam bidang sains tapi dalam semua bidang yang lain lah. So itu yang more or less sedikit sebanyak pengalaman lah bila handle COVID last time. Back to you Najwa. Terima kasih sangat Dr. perkongsian yang sangat menarik dan membuka minda. Saya rasa isu ni antara isu yang hangat dan ramai rakyat Malaysia ingin tahu tentang status wabak COVID sekarang. Jadi marilah kita sama-sama berdoa dan berharap agar wabak COVID-19 ni dapat ditangani segera supaya untuk kesejahteraan negara kita juga. Moga semua rakyat Malaysia dapat mematuhi SOP sepanjang PKP, stay safe and stay at home. Baiklah. Seterusnya, jom kita saksikan video ucapan ringkas daripada Dr. Siti Khairia, World Best Science Communicator, FIM 2018, Puan Wan Najihawan Hassan, Study Coordinator Clinical Research Malaysia, Saudari Zainab Mat Lazim, PhD Environmental Engineering UTM, dan yang terakhir Saudari Nurhanisa Haji, Master in Science Fuel Cell Engineering UKM. Jom saksikan. Saya mendapat ijazah pertama dalam bidang bioperubatan, biomedical science dari UIA. So saya mula di Gombak, lepas tu kami antara batch pertama pindah ke Kuantan. Dan lepas tu saya graduate dan saya sambung bidang Masters of Science in Public Health di Johns Hopkins University di Amerika Syarikat. Dan selepas itu saya sambung pula PhD dalam bidang immunology dari Monash University di Australia. So sekarang saya seorang pensyarah kanan di Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat di University Sains Malaysia di Penang. Dan saya mengajar subjek medical microbiology dan immunology. Dan penyelidikan saya dalam bidang pembangunan dan penemuan biomarker diagnostik dan antimikrob untuk penyakit berjangkit. The other thing that I do is also capacity building in science communication. So I won this competition called FameLab in 2018. So it's a science communication competition yang di mana kita mencabar para penyelidik untuk menyampaikan sains secara mudah kepada masyarakat umum. So now I do a lot of training workshops and bengkel-bengkel to students, other researchers, and yeah, so that's basically about me. And I think the dorongan utama saya masuk dalam bidang penyelidikan ni pun because ibu saya juga, dia sangat dia kata dulu dia memang nak saya jadi doktor sebab dia kata kalau jadi doktor tu fardu kifayah, juga boleh sedekah and you can do something very very useful with your life. And so I tried to take up medicine tapi atas sebab-sebab tertentu saya tidak meneruskan. But at the same time my mother is a teacher. So something yang dia juga tinggal kepada saya adalah perasaan untuk berkongsi ilmu. And that's why saya rasa
going into research, iaitu mencari ilmu dan juga menjadi seorang pensyarah untuk berkongsi ilmu is something yang memberi saya kepuasan yang sangat tinggi lah buat masa ni. Ada cabaran-cabaran dia tertentu, tapi I think for the most part it's very satisfying when I get to interact with my students, when I get to interact with other researchers, like for example in the science communication workshops, saya pun dapat belajar juga tentang bidang-bidang sains yang lain sebab saya dalam bidang bioperubatan. But there's so many kinds of science people are doing and it's just getting bigger and bigger, and so it's nice to keep learning about the different science punya branches. And I would say untuk kata-kata semangat atau pegangan hidup, this is especially sejak I do more science communication lah. So one of my favorite doa is Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, kan. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagi dadaku, mudahkanlah bagiku urusanku, lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku. And to me that is something that gives me a lot of semangat, because I know, you know, half the battle is somebody understanding what you want to sampaikan. So I try to amalkan lah bila nak mengajar ke nak buat anything. So I think that helps a lot. And I think when I'm doing something, I try to remember why I'm doing it. Like the purpose is very important to me. And there's one quote or one poem that I really like. The last part je lah I bacakan. It's from Walt Whitman, and he says that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse. So I think the part about contributing a verse is really about finding that thing that you can leave behind. So bila you dah tak ada, you know, badan semua dah tak ada apa, orang akan ingat lagi that something that you did lah in that time. And I'm still looking for what that is, but that's something that I try to think about, like what is going to be the impact of what I'm doing. Tak kisahlah mengajar ke apa, buat interview ke apa. So what is the potential impact? Itu dorongan yang saya rasa sangat penting. It's susah lah nak dinafikan yang bidang sains ni. Satu, kadang-kadang orang takut nak ceburi sebab dia rasa susah. And the other factor is orang takut nak ceburi sebab takut tak ada peluang pekerjaan yang begitu cerah. Okay, it's a real problem that we're facing now. But I think something like COVID is a good example about how kadang-kadang apa yang kita tahu sekarang tidak akan menggambarkan apa yang akan terjadi pada masa hadapan. So what we know so much about job opportunities now, I mean you never know, dunia boleh berubah sekelip mata sebenarnya. So I think rather than focusing too much about can I get a job from this, what are the jobs possible, I mean those things are important for you to keep in mind, tetapi ia tidak boleh menjadi sebab utama, saya rasa lah. Sebab especially for students yang you know you don't even know what you like yet. You may know some things, but the more you know, the more you akan tahu, okay sebenarnya I memang tak suka benda ni, ataupun sebenarnya I suka benda ni, ataupun sebenarnya I suka benda lain. So to me, before you want to make that decision, pastikan niat tu betul. Kenapa you rasa you nak ambil satu bidang? Adakah sebab parents suruh, adakah sebab kawan-kawan yang ambil, boyfriend ke girlfriend yang ambil? So I think you have to ask, you know, what am I going to do with this? And it doesn't need to necessarily be I'm going to take this course sebab I nak jadi seseorang dalam bidang itu. Tak semestinya. And I think something about science yang ramai orang mungkin kurang hargai lah. The training in science, even if you don't become a scientist, it can prepare you for many jobs. Sebab dia akan memberi peluang untuk mengasah minda yang kritis. And now you have to keep communicating as well. You have to become analytical. And those things, it can be useful even if you join a bank, even if you want to, go into teaching, if you want to join a company for consultancy. Those things, if you can communicate and you can show that you have a creative and
a curiosity driven mind, it can take you anywhere sebenarnya. Jadi I highly encourage people yang rasa macam dia nak mempelajari sesuatu untuk lebih memahami tentang dunia dan kehidupan ni. I think don't think too much about okay, lepas ni I nak jadi apa. Because in the end you don't know what's waiting for you on the other side. Dia bergantung pada peluang dan rezeki masing-masing jugalah. Yang penting niat tu betul and usaha tu ada, and I think your minat is very important bila you nak masuk suatu bidang tu. So that's what I can say. And I mean I myself pun banyak kali ada persoalan yang sama, keputusan kan, kita tak tahu apa yang menunggu di sebelah sana. That's why the best you can do is make sure your niat is betul, get some information, and then you have to in a way berserah lah, tawakal lah kan kalau you dah usaha. And yeah, insyaAllah it will work out somehow. Yeah, I think that's the only way that I can advise. On the one hand, kita tak nampak sangat perkembangan science as a field di Malaysia, baik dari segi the industrial side or the research side pun. I mean, we cannot deny lah, there are a lot of things that need to be improved. So on the one hand, memang funding is a huge factor dari segi kita punya investment, tetapi there's also the detail-detail lain yang kita perlu lihat balik, like apakah struktur penyelidikan di Malaysia, siapakah yang memegang kata putus when it comes to certain policies in research. So I think the policies and the systems are very important, sebab kalau kita tak ada sistem yang sesuai dan ekosistem yang memberangsangkan, you letaklah duit banyak mana pun dia tak akan ke mana juga. So I think there's a lot of questions, and I think we have to start asking these questions, like kita tak boleh nafikan di Malaysia ni banyak benda yang akan top down, dan kalau ada perubahan di top, the down is akan menghadapinya lah. So that's not sustainable for science. Science needs continuity. It needs to be independent sebenarnya. Kalau kita fikir balik tentang division of powers dan sebagainya, that the reason is so that you don't have something yang macam mana terlalu terkesan dengan perubahan semasa, because science is about research and discovery. It takes many years. Dia tak boleh, kalau benda asyik berubah, you cannot progress very far. So that's one thing. And I think the other thing yang penting kita perlu lihat sekarang adalah keadaan penyelidik wanita kita juga. And I think you mentioned that a bit earlier, because kita ada ramai bakat wanita dalam ekosistem sains di Malaysia. This is quite different from other countries, especially countries in Europe, US. Mereka sangat bimbang sebab tak cukup wanita masuk dalam bidang sains. Di Malaysia kita ramai wanita dalam bidang sains, tetapi kita tak tahu juga macam mana nak memberi sokongan kepada mereka. So I think the idea is we are in a positive place dari segi numbers, tapi dari segi quality. Adakah kita memastikan wanita-wanita yang lazimnya juga adalah the person yang doing a lot of the work at home, the person doing a lot of work in the community, and also the person doing a lot of work in the career juga kan. So how do we support women supaya mereka boleh sampai ke penghabisan lah, not just satu level tu dia dah stuck dah. I think that's also a problem juga. We want to see wanita yang berbakat to be able to go far and get to the positions of power. So it's not just about the numbers, but also about the distribution of decision making power in our science ecosystem. So those are things I think we need to talk about more when we talk about the future of science di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama diberi Wan Najihah Wan Hassan, lulusan daripada Bioprocess Engineering dari UTM Skudai, Master in Bioprocess, yang sebelum ni di Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan, majoring dalam Clinical and Pharmaceutical Research di UIA M Kuantan. Dan bidang yang sekarang adalah kerjaya adalah sebagai study coordinator ataupun dikenali sebagai penyelaras kajian lah. Mostly dikenali sebagai study coordinator di Clinical Research Malaysia dan bertempat di Hospital Selayang. Ia bermula daripada minat kita daripada belajar di UIA lagi, iaitu sebab itu dalam masa fourth year study kita memilih untuk memilih bidang khususnya apa. Jadi kat masa itu cenderung kepada kajian klinikal dan farmasetika, mostly kepada pharmaceutical research lah. Jadi iaitu bersambung kepada kita keep on track lah nak cari research tu, dan kita sambung dari dalam bidang master di bioprocess engineering sebab dia berkaitan dengan herba. So nak kaji lagi tentang ubat-ubatan. Tetapi dia melencong semula bila kita dapat tawaran dalam bidang kajian dan klinikal yang kena pula dengan kita punya kelulusan di UIA dulu. Dan itu bermula ialah di tahun 2000 hujung tahun ke atas pesakit, dan ia melibatkan kajian klinikal yang masih lagi dalam proses kajian lah, maksudnya penyelidikan lah, dan tidak dipasarkan di mana-mana pasaran ubatan lagi di Malaysia. Sekiranya kajian ini berjaya melepasi beberapa fasa kajian dan ia telah diluluskan oleh secara globally, maka selepas melalui fasa etika, maka ubat ini boleh dipasarkan melalui syarat-syarat yang ditetapkan lah. Dan alhamdulillah satu kejayaan jugalah, sebabnya dalam proses dalam kejayaan ini kita dah berjaya satulah ubat yang kita boleh treat patient dan sudah ada dalam market lah, boleh katakan market, tetapi di bawah kawalan Kementerian Kesihatan Malaysia. 40% je sekarang student ataupun pelajar yang masih lagi dah ragu-ragu nak sambung kepada pengajian sains dan bila memikirkan kerjaya masa depan. Saya ingin betulkan sedikit fakta, kalau masuk dalam fasa penyelidikan dalam kajian klinikal, sebenarnya ruang pekerjaan ni sangat besar. Dia tak semestinya berada betul-betul kita treat inpatiently dekat hospital. Penyelidikan kajian klinikal ni tidak semestinya menempatkan anda di Malaysia, tapi dia juga menawarkan di mana-mana negara. Maksudnya kalau kita willing to travel, willing to belajar di tempat lain ataupun untuk expand kita punya knowledge, sangatlah bagus dan sangatlah besar peluang-peluang macam ni. Dan especially kepada wanita lah, kepada kaum hawa, sesungguhnya saya percaya sebab bila melibatkan tentang etika, dokumentasi, saya percaya sebab wanita ni kalau dokumentasi sangat meticulous kan, sangat berhati-hati. Saya tidak menafikan lelaki, tetapi kalau buat dokumentasi, kita catat satu perkara tu, kita sangat berhati-hati, dan ini sangat sesuai lah untuk wanita sebenarnya untuk lebih menceburi dalam bidang sebegini, bidang kajian klinikal macam ini. Ini besar, tetapi saya menjurus kepada dalam kajian klinikal saya sekarang lah. Masa depan ini bagi saya sangat cerah, dan kalau kita faham sekarang contohnya pengenalan pada vaksin sendiri kan, yang vaksin yang tengah hangat diperkatakan ini, itu salah satu antara kajian klinikal yang sedang dan akan ditawarkan lah dalam Malaysia. Sebenarnya sebelum itu pun ubat-ubatan yang kita dipasarkan di dalam negara pun sudah ada, sudah melalui proses kajian itu. Jadi sebenarnya apapun penyakit yang datang, semua ada inisiatif untuk menghasilkan ubat-ubatan itu, dan ubat-ubatan itu perlu melalui proses kajian. Dan proses kajian itu memerlukan penyelidik. Dan penyelidik itulah bagi saya ruang pekerjaan itu sentiasa ada. Dan kita nak mematuhi nilai-nilai
etika. Yang ini sangat pentinglah dalam kajian klinikal supaya kita sangat jujurlah dalam menganalisis data, dalam mengumpul data, dalam merawat pesakit dan juga memberi laporan. Ini sangat pentinglah, dan etika-etika ini itulah cabaran-cabaran yang dihadapilah dalam kajian klinikal. Dan perlu orang panggil apa? Perlu kepada kita perlu what we call transparent. Perlu transparent dalam memberi laporan-laporan sebegini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Zainab. Saya merupakan pelajar PhD di UTM dalam jurusan Kejuruteraan Alam Sekitar dan di bawah kejuruteraan awam. Sekarang saya dah berada di tahun kedua. Kajian saya lebih kepada kualiti air. Spesifiknya kajian saya sekarang, saya cuba untuk remove silver nanoparticle dengan menggunakan teknik phytoremediation, iaitu menggunakan tumbuhan air yang terapung untuk remove silver yang berada di sungai. First saya akan detect silver tu dekat sungai, kemudian eksperimen untuk remove tu kita akan buat di makmal lah. Di makmal kita guna synthetic silver. Saya masuk matrik UIA di Petaling Jaya, ambil di bawah course Biological Science. Kemudian sambung degree di UIA Kuantan dalam bidang bioteknologi. Kemudian saya sambung master degree 4 tahun di UIA, kemudian saya sambung master di UTM. Kemudian habis master saya buat 2 tahun setengah master. Kemudian habis master saya bekerja di UTM juga, dekat institut dekat IPASA selama 3 tahun. Kemudian saya sambung PhD. Saya baru sambunglah tahun 2018. Tahun lepas ni saya dah terbaca di mana hanya 19% pelajar yang mengambil aliran sains dekat negara kita tahun lepas, tahun 2020. Okey. Saya rasa pentinglah sekarang untuk kita kenapa saya rasa kenapa terjadinya begini. Kerana mungkin pelajar tu dia tidak faham apa itu sains. Dia tidak tahu bagaimana sains dan teknologi tu memberi kesan kepada aspek sosial dan juga ekonomi negara kita. Dia tidak faham. Mungkin kurangnya pengukuhan pendidikan STEM, sains, teknologi, engineering dan matematik di peringkat sekolah. Jadi saya rasa pentinglah bermula sudah peranan-peranan cikgu dan yang pihak-pihak terlibat untuk memberi kesedaran pentingnya sains kepada negara kita dan bagaimana memberi kesan kepada meningkatkan kualiti hidup masyarakat kita. Apa yang mendorong saya untuk menjadi seorang penyelidik lah kan, sekarang PhD kan, bermula daripada saya degree, masa final year project saya. Final year project saya buat berkaitan dengan phytoplankton. Pada masa tu saya tertanya-tanya kenapa nak buat kajian pasal phytoplankton. Apa manfaat phytoplankton kepada kita? Kenapa nak study macam tak ada kaitan pun, nak apa study benda yang tak ada manfaat kepada kita. Kemudian saya cubalah membaca untuk kita faham lebih tajuk tu, kita baca. Bila saya baca, saya terjumpalah satu artikel. Artikel tu mengatakan pernah ada kes kematian disebabkan keracunan, tak salah di Sabah, keracunan disebabkan oleh phytoplankton. Jadi saya masa tu barulah saya terfikir, masa tu baru saya relate apa kaitan phytoplankton indirectly kepada kita. Kenapa nak study phytoplankton, dan phytoplankton tu bagaimana dia relate dengan kualiti air dekat situ. Dan bila bercerita pasal kualiti air pula, bagaimana air tu, bagaimana kualiti air tu efek kepada kehidupan air di dekat kawasan tu lah, yang dalam air tu. Jadi bermula di situ, saya bertitik tolak di situlah saya
ada kesedaran betapa pentingnya air, kualiti air. Jadi saya rasa saya nak tahu lebih berkaitan dengan air. Kerana air tu air sangat penting pada kita, kehidupan harian kita. Jadi saya rasa penting untuk kita dapat air yang bersih, yang berkualiti, yang mana dia akan memberi kesan kepada kesihatan kita yang tubuh badan. Sambung master berkaitan dengan air jugalah. Dan ramai orang yang memainkan peranan, orang sekitar saya memainkan peranan bagaimana saya boleh daripada degree ke master, lepas tu kerja, lepas tu PhD. Ramai orang sekitar saya memainkan peranan, memberi sokongan, memberi kata-kata semangat kepada saya. Okay, saya sharekan lah masa saya buat master. Sehingga kita tak confident sebab kita benda baru kita nak belajarkan. Masa tu doktor saya kata, lecturer supervisor kata, "Nak, you betul nak belajar?" Kata, "Tak apa, you tak tahu. Yang penting you rajin, you sabar, you nak belajar. Tu yang penting." Jadi, okay, saya terima. Kemudian masa saya kerja dalam bidang air jugalah, RA dekat institut dekat sini, IPASA. Prof tu bos saya lah masa tu kan, dia kata, saya kata saya tak nak. Saya kerja masa saya final semester, saya dah dapat offer kerja yang itu kan. Prof tu kata, saya tolak lah. Saya tolak disebabkan saya rasa tu benda baru. Saya tak tahu benda tu macam mana nak start, nak belajar benda baru tu bagi saya tidak mudah kan. Jadi saya tolak. Tapi Prof kata masa tu, tak tahu tu bukan alasan. Saya pun bermula dengan tidak tahu. Saya berada di sini bermula dengan tidak tahu. Kemudian saya belajar, sampai sekarang saya masih belajar. Itu yang saya, daripada situ saya berpegang kepada quote yang mana, if you never try, you will never know. Don't say no before you try. Okay. Dan itulah saya berpegang dengan kata-kata semangat tu. Even nak ambil PhD pun, bila saya dapat offer daripada supervisor saya untuk ambil PhD, saya walaupun teragak-agak, tapi pegangan tu lah, pegangan tu yang kalau you tak try, you takkan tahu. Jadi saya, alhamdulillah sekarang dah 2 tahun lah buat PhD. Saya masih baru sangat dalam bidang ni lah. Masih belum lagi mencuburi bidang kerjaya, masih lagi belajar. Dan banyak sangat cabaran yang lalui. Dan kita sebagai penyelidik wanita, bagi saya ada benda yang terbatas untuk kita buat dengan kudrat kita. Walaupun projek ni projek kita, tapi masih kita perlukan tenaga-tenaga daripada penyelidik lain, penyelidik lelaki. Kudrat kita terbatas. Kudrat kita terbatas untuk kita buat sesuatu. Ada kerja yang kita berat, macam kerja saya sendiri. Kadang saya kena pergi site, kadang saya kena buat kerja dekat makmal. Bila kita pergi site, kita masuk celah-celah sungai apa semua tu, kita akan ajak lelaki lah kan, technician ke, penyelidik ke, teammate kita ke, lelaki untuk tolong kita. Bila kita buat kerja kat makmal, bila kita handle dengan benda-benda berat, kita akan panggil lelaki. Tetapi itu tidak bermakna yang kita tidak boleh meneruskan kajian tu. Normal, sama ada kita penyelidik wanita atau penyelidik lelaki, kita perlukan, kita tidak bergerak seorang. Kita perlukan orang sekeliling kita untuk membantu research kita. Dan itu kerja-kerja macam tu adalah normal, baik lelaki atau perempuan. Tapi itu tidak membatasi kita untuk berada dalam bidang ni lah. Bagi pendapat saya, jangan merasakan kita tak mampu nak buat ni, kita tak mampu nak buat tu, jadi tak payahlah. Tak payahlah, normal. Kita lelaki ke, kita perempuan ke, kita buat research ni, kita buat dalam bidang pendidikan ni, kita bukan seorang-seorang. Walaupun tu adalah projek kita, tapi kita tak menyelesaikan seorang-seorang. Kita perlukan bantuan orang sekeliling kita, labmate kita, dan juga orang-orang lain lah di dalam bidang yang lain juga. Okey, itu saja daripada saya. Selamat maju jaya kepada semua penyelidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurhanisa binti Hadi.
Sekarang, saya sedang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dalam bidang kejuruteraan self-fuel di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Pada masa yang sama, saya juga bekerja sebagai pembantu penyelidik di tempat yang sama. Saya merupakan pelajar lepasan ijazah sarjana muda dalam bidang fizik di Universiti Teknologi Mara, UiTM Arab Perlis selama 3 tahun. Untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian, bidang kejuruteraan self-fuel ini adalah kajian tentang sebuah alat peranti yang menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Self-fuel mengamalkan konsep green technology di mana alat peranti ini tidak membebaskan gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Sebaliknya, hanya membebaskan air. Jadi, self-fuel digunakan dalam powerbank, laptop, telefon pintar dan dalam aplikasi yang berskala besar melibatkan sistem agihan kuasa. Sedikit ringkasan tentang penglibatan saya dalam bidang sains ini bermula apabila saya melanjutkan pelajaran di Sekolah Sains Berasrama Penuh. Jadi di situlah saya mula berminat dan mendapat pendedahan seterusnya menyebabkan saya tertarik untuk mendalami ilmu sains seperti biologi, kimia dan juga fizik. Saya menyambung pengajian dalam bidang sains pada peringkat asasi dan bidang fizik ketika ijazah sarjana muda, menyebabkan saya terus tertarik dalam mendalami bidang sains. Hasil pendidikan selama beberapa tahun dalam bidang ini mendorong saya untuk mendalaminya di peringkat yang lebih tinggi. Saya sentiasa memegang kata-kata perseverance, always pays off yang bermaksud setiap kesungguhan dan ketabahan kita semestinya akan membuahkan hasil. Perkara yang mendorong saya untuk menjadi seorang penyelidik adalah curious ataupun perasaan ingin tahu. Saya dapati semakin banyak saya mendalami ilmu, semakin banyak perkara yang saya perlu pelajari. Selain itu, bidang yang saya sedang ceburi ini adalah penting untuk kemajuan negara dan saya sangat berminat untuk menyertai para penyelidik bagi menyumbangkan tenaga dan ilmu pengetahuan kepada negara. InsyaAllah. Dari segi cabarannya pula, Malaysia masih kekurangan dari aspek perkembangan teknologi dalam bidang ini menyebabkan kesukaran dalam penyelidikan saya. Harapan saya kepada remaja dan para pelajar di luar sana, jangan takut untuk terlibat dalam bidang sains kerana kerjaya dalam bidang sains amatlah luas dan saya percaya banyak pihak yang memerlukan kepakaran ahli sains. Harapan saya kepada para penyelidik wanita di Malaysia, jangan takut untuk melangkah ke hadapan. Kejar cita-cita dan impian anda, ceburi persaingan yang sihat dan sentiasalah belajar perkara yang baru. Keluarlah daripada zona keselesaan anda dan jadilah seorang wanita yang berpendidikan dan berilmu untuk diri anda, keluarga dan juga masyarakat. Masa depan Malaysia dalam bidang sains tentulah akan lebih pesat dan memberangsangkan dan penglibatan para penyelidik. Teknologi dan kemajuan yang sering kita bayangkan terjadi pada tahun 2020, saya yakin kita mampu melunaskannya sedikit masa lagi. InsyaAllah. Okay. Terima kasih kepada semua para panel rakaman sebentar tadi. Apa yang dapat saya simpulkan, untuk sampai ke tahap menjadi seorang profesor, like Profesor Umar, Dr. Mawadah dan panel rakaman yang lain, it needs a lot of curiosity, the love to gain knowledge, and I think the important thing is that we need to know what is our purpose of life. Is it because of money you want to be a doctor, or because of you want to serve humans? Yeah, with the agriculture field, with the medicine field. Okay, without further ado, okay, now, sorry, I started speaking English pula. Okay, sorry. Now, kita teruskan dengan pusingan yang terakhir. Shasha, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara ini. Jadi kembali kepada saya, mungkin ini adalah sesi terakhir lah, insyaAllah. Jadi dalam kesempatan ni saya nak cakap lah, saya sebenarnya memang sangat gembira lah terpilih antara untuk cerita pada malam ni sebab memang banyak ilmu yang saya dapat, terutamanya daripada doktor, profesor dan doktor-doktor lain lah. Jadi soalan terakhir ini ditujukan kepada kedua-dua panel kita, iaitu apakah pendapat para panel kita iaitu Dr. Mawadah dan Profesor Dr. Umar
mengenai masa depan bidang sains di Malaysia dan harapan serta nasihat atau kata-kata terakhir Profesor dan Doktor untuk para wanita yang ingin mencuburi dalam bidang sains ini. Mungkin kita boleh dengar jawapan daripada Profesor Dr. Umar. Terima kasih Syasha. Saya rasa pada peringkat ni kita dah boleh quite happily say, wah menariknya sains ya. Selepas kita dengar daripada panelis rakaman tadi. Berkenaan dengan soalan yang ditanya mengenai masa depan dalam bidang sains. Kita memang nampak sekarang daripada apa yang telah diceritakan oleh panelis, bidang sains ni sangat luas dan peluang tu memang sangat banyak. Ya, isu dia adalah selalunya dikatakan bila kita tak kenal maka kita tak cinta. Ya, jadi mungkin di peringkat persekolahan, mungkin di peringkat remaja, apa yang perlu adalah penghayatan, awareness. Ya, jadi sesi-sesi wacana seperti hari ini, saya rasa sangat penting sebab dia touch base dengan orang yang telah melalui pengalaman tersebut. Ya. Jadi saya rasa penghayatan, awareness di peringkat sekolah tu sangat penting kerana kalau tidak pelajar akan sentiasa memikirkan sains tu susah. Dan satu lagi sebab kenapa mungkin persepsi sains ini susah ialah kerana cara pembelajaran adalah menghafal dan bukan memahami. Ya. Tadi Dr. Mawada ada cakap ya, dia akan fikir macam mana nasi yang saya makan ni saya kunyah, kenapa dia masuk ke trakea dan kan saluran yang betul, apa proses tu. Jadi beliau bukan menghafal tetapi beliau memahami proses tersebut. Sains kita perlu faham. Bila kita faham, dia akan jadi sangat menarik. So peluang memang sangat banyak dan penting juga adalah niat kita tadi. Ya, niat tu sangat penting. Kalau niat kita betul, maka pencerahan, light at the end of the tunnel tu memang akan datang sendiri. The job will come to you. Ya, dan bercakap mengenai contohnya seperti dari segi polisi ya, kerajaan, dana untuk penyelidikan dan sebagainya, mungkin di Malaysia ni belum cukup banyak dana berbanding dengan negara-negara membangun yang lain, tetapi saya rasa masih banyak peluang yang ada. Ya, dari Kementerian Pendidikan Tinggi banyak memberikan dana penyelidikan, dan kebelakangan ni kita tengok institut penyelidikan seperti SIRIM contohnya, banyak telah mengeluarkan geran-geran. Yang penting saya rasa adalah idea kita. Kalau kita ada idea yang kita boleh ketengahkan, kebelakangan ni banyak contohnya startup companies. Bukan saja daripada dalam negara, luar negara juga sanggup untuk memberikan pembiayaan untuk kita meneruskan penyelidikan, kajian supaya kita boleh bergerak ke hadapan. Ya. Jadi yang penting pada saya adalah komitmen kita, usaha kita, niat kita. Ya, kalau semua ni betul, ya, maka akan terbukalah hati kita untuk nampak masa depan kita dalam apa kerjaya yang kita nak masuk. Ya, sebahagian daripada kerjaya tu telah pun dinyatakan oleh beberapa orang panelis tadi ya. Saya rasa mungkin setakat tu. Terima kasih. Jadi saya sangat setuju di mana Profesor kata yang sains ni macam pelajar sekarang sebenarnya banyak kata yang sains ni kena hafal. Tapi sebenarnya kita kena faham. Sebab bila kita faham, kita akan enjoy benda tu. And it's make science more interesting lah. Okay, jadi kita dengar pula jawapan daripada Dr. Mawada. Terima kasih Syasha.
Dan memang saya sangat setuju dengan apa yang Prof. Umar katakan tadi, yang masa depan sains kita ni banyak faktor yang contribute to it, starting daripada individu tu sendiri, dia minat tak minat, awareness, sistem pendidikan kita, and then go higher up. Macam mana polisi tu pula kan dari segi funding, sebab tadi kita banyak cerita dari segi kekangan dari peringkat atas yang lagi besar lah. Okay. Tapi personally saya rasa memang bidang sains kat Malaysia insyaAllah ada peluang untuk lebih luas, dan pengalaman di Kementerian Kesihatan we face real challenge, especially masa COVID, awal-awal pandemik. We have trouble, kita ada masalah untuk mendapatkan reagent, mendapatkan bahan untuk buat ujian COVID pada masa yang sama. Masa tu kes tengah tinggi, dan kita kekurangan mesin ventilator, bantuan pernafasan, kita kekurangan mesin-mesin untuk makmal. Jadi kita memang menghadapi memang real challenge lah. Dan masa tu kita memang realise we cannot depend on our other people. Kita tak boleh bergantung dengan negara luar. We need to have our own backup, our own support system, kan? Jadi saya yakin sebab kita ramai saintis-saintis dekat Malaysia, including wanita, so we can develop our own vaccine, we can develop our own ujian, production PPE ke, so many things. So let's say in future we have another macam ni, kita we never know in future. We might have another new virus ataupun new disease. So kita dah ada backup kita ada support kita lah. So during this pandemic memang banyak membuka mata kita lah. Bukan sahaja untuk COVID tapi untuk banyak lagi bidang-bidang lain kan. Dan juga saya dipahamkan ramai antara kita punya audience adalah adik-adik yang mengambil bidang STEM. Regarding future, no need to worry, even dalam healthcare pun bidang STEM banyak sangat dia punya function and peluang pekerjaan. Dia boleh jadi imaging untuk yang dari segi medical imaging, yang buat CT scan, MRI ataupun healthcare researchers, walaupun bidang perumusan, you boleh buat research. And then kita perlukan juga information technology dalam kesihatan. So peluang tu sangat banyak. So I really urge everyone, including myself lah, ni untuk diri saya ni, untuk menanamkan minat kan, sentiasa minat tu. So kita sama-sama so that macam we venture more into science. Dan sebab we have to that kita ada potential untuk berkembang lebih besar lah. Okay, terima kasih. Terima kasih atas pandangan dan nasihat daripada Prof dan juga Doktor. Dan saya juga ada sedikit tambahan yang betul, saya sangat bersetuju dengan para panel kita sebab sains ni tidaklah sempit dan sains ni sangatlah luas kerana bidang STEM, sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Even saya sendiri dalam bidang civil engineering, saya tak pernah tahu pun rupa-rupanya environmental engineering, which is a subdivision dalam civil engineering, pun terlibat dalam kajian COVID-19 di mana pada semester lepas kami kena buat satu report untuk cari tentang apa peranan civil engineering specialized in environmental engineering terhadap COVID-19 ni, virus yang baru, which is diorang nak tahu virus COVID-19 ni react dengan air macam mana, react dengan udara macam mana. Jadi bidang sains ni terlalulah luas. Jangan kata engineering sahaja, doktor sahaja. Jadi saya rasa betul lah, setujulah dengan para panel, apa yang panel-panel kita dah cakapkan. Moga akan lebih ramai lagi para wanita yang akan terlibat dalam bidang sains kerana bidang ini sangatlah luas. Dan antara kata kunci yang amat penting yang saya dapat adalah penghayatan, pemahaman dan juga awareness yang akan memupuk rasa cinta akan sains. Kerana jika tak cinta, jika tak kenal, maka tak cinta. Moga kita semua dapat membuka minda masing-masing tentang betapa pentingnya dan betapa menariknya sains. Jadi sebelum kita mengakhiri program kita hari ini, ada satu lagi video ucapan daripada seorang yang pakar dalam bidang psikologi medicine dan beliau juga merupakan seorang psychiatrist di Pusat Perubatan Universiti Malaya, iaitu Prof. Dr. Nur Zuraida Zainal. Jadi tanpa melengahkan masa, ayo kita saksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nur Zaidah binti Zainab. Lulusan undergraduate saya daripada Royal College of Surgeons in Dublin, Ireland. Saya habis belajar 1990 sebagai seorang medical doctor. Seterusnya bila saya dah bekerja sebagai medical officer, kemudian saya join the khusus kepakaran, ya, menjadi seorang pakar psikiatris di Singlaya selama 4 tahun. Jadi kenapa saya memilih bidang psikiatri, ya, instead of banyak lagi disiplin perubatan, ya. Memang mula-mula masa saya tahun akhir belajar perubatan dulu, saya berminat untuk menjadi seorang pakar perbidanan dan segi puan EG, gynecologist physician. Tetapi di masa saya menjalankan housemanship tu, saya tidak dapat peluang untuk buat housemanship posting ONG. Saya masa dulu setahun saja, sekarang ni 2 tahun, jadi houseman posting lagi ONG. Nasiblah siapa yang dapat ONG kan. Jadi saya CIV dapat ONG tu sebenarnya letakkan saya di sakit luar, ya, stasiun Ban. Dan di sana tu, lepas tu saya ada kekosongan di psikiatri dan saya telah dihantar oleh keterlibatan keluar untuk cover di psikiatri di Sumbai. Di situ baru saya dapati mungkin ini sesuai, ya, untuk jiwa saya, dan masa tu saya baru lagi berkahwin dan baru dapat anak kecil, dan saya merasakan psikiatri itu bidang yang sesuai untuk seorang wanita yang juga nak tumpu kepada keluarga, anak-anak, yang tidak terlalu ongkolnya tak terlalu mesti bekerja untuk keberkahan at any time macam tu kan. Dan saya dapati dia masuk dengan apa yang jiwa saya, yang suka seorang yang suka mendengar. Saya adalah gifted that kelebihan yang daripada saya zaman belajar, daripada saya orang belajar, dan juga bila ada orang masalah datang ke saya dan saya akan cuba bantu. Mungkin kat situ yang buatkan saya rasa sesuai lah nak meneruskan dalam kepakaran dalam bidang psikiatri. Dan juga di masa yang sama saya digalakkan juga oleh suami saya untuk terus membuat kepakaran. Walaupun mula-mula semacam boleh ke bila ada anak kan, kita nak belajar balik semula. Sebab dia kata ramai orang wanita lain boleh buat, kenapa saya tak boleh buat kan. Ada isu borang pun saya kata, kalau ada 3 pilihan pun saya kata doktor, lepas tu penjarah, lepas tu cikgu. Tapi Allah tentukan saya dapat 3-3 tu, saya rasa. Saya jadi doktor dan saya penjarah Universiti Naya. Of course lah saya mengajar anak murid kan. So teacher juga, cikgu juga. So alhamdulillah, untuk menjadi seorang pakar psikiatris mesti melalui menjadi seorang doktor secara general dulu, ya, misalnya doktor. Dia bukan macam psikologis, dia boleh terus ambil psikologi, bidang psikologi. Sebab pakar psikiatris adalah kekhususan dalam disiplin medical, sehingga dia doktor first. So whoever yang interested nak buat jadi pakar psikiatris pun mestilah menjadi seorang doktor dulu. Ya. Kalau fikir tentang glamour sahaja, nak nama, nak nampak gah dipandang orang, itu salah sebenarnya. Ataupun ingat dia kaya, jadi doktor tak kaya, ya. Bukan profession yang untuk kita jadi kaya. Banyak profession lain yang
kerja you boleh senang nak membukitkan duit, but not a doctor. If you really dengan hasrat niat nak bantu orang yang sakit untuk jadi sihat, and it's always there dalam jiwa tu, itu yang as a pushing factor you to move on. Sama ada mungkin you memikirkan ada mak ayah ke yang sakit yang you rasa tolong nanti, keluarga ke, I miss, how can my father dapat serangan jantung, tak ada orang bantu waktu tu ke, kekurangan doktor ke, membuatkan itu sebagai satu pushing factor kepada student ya, untuk saya akan jadi pakar kardiologi, pakar jantung. Jadi ada sebab untuk meneruskan. Sebabnya belajar tu dah lama kan daripada kursus lain. And at the same time, the demand of tiap-tiap hari punya pengaranan Sabtu Ahad pun, dan juga banyaknya nak kena tahu daripada atas kepala sampai ke bawah ni, dan segala sistem dalam badan ni semua kena faham dan hafal. Okay? Jadi kepala tu tak boleh ingat benda lain. Dengan mengetahui apakah expectation sebagai seorang pelajar perubatan dan apakah nature pekerjaan sebagai seorang doktor. Kena tahu dulu. Sebab tu career guidance semua ni important kat sekolah-sekolah. Bukan setakat dengan nak tata ada doktor kat depan, semua saya want to be a doctor. Ya? Dan kita kekurangan kat Malaysia ni pakar sekarang ni. Ya, walaupun medical doctor ramai, tapi pakar kita masih kurang. Macam psychiatrist, dalam 100,000 kita ada 1 orang. 1 dan 100,000. Macam mana seorang nak rawat 100,000 penduduk kat Malaysia ni? Kalau ikut WHO, patut ada seorang untuk 10,000. Sedikit ya. Itu pun saya rasa kebelakangan ini minat pelajar nak jadi psikiatris telah semakin ramai. Dulu lagi sikit. Sebabnya stigma diletakkan kepada pakar-pakar psikiatris ni. Sebab psikiatri ni dilabelkan sama dengan gila, ya, dengan sakit gila. Jadi doktor yang merawat pun dia kata doktor gila. Jadi kan pelajar-pelajar ataupun doktor-doktor medical yang general ni macam takut dia di stigmatized untuk jadi psikiatris. But Alhamdulillah with the roadshow, okay, dan juga buat saya telah menjadi presiden pada pakar perubatan psikiatri Malaysia selama 2 term, 4 tahun. Kami banyak melakukan roadshow kepada setiap negeri untuk encourage our medical students supaya ada minat untuk menjadi pakar psikiatri. Kerana terutama dalam keadaan COVID sekarang ini, penduduk Malaysia ni terlalu tinggi kadar sakit mental ataupun stres ya. Kajian saya yang terkini tu yang baru keluar 2 minggu lepas dan seminggu lepas, wanita yang semasa MCO kan 3.7% wanita tertekan ya, dengan keadaan dan dalam keadaan yang PKP sekarang ni, dan itu dan bermacam-macam penyebabnya yang kita dapatkan, antaranya marital issue, keuangan, mengajar anak kat rumah online, bekerja dari rumah, itu yang kita dapati. Dan kita tak cukup orang nak cater, nak handle waktu. Kalau kita lebih ramai lagi akan psikiatris dan juga psikologis sebenarnya boleh membantu, bukannya doktor sahaja. Ada cases yang tak perlu doktor, ada cases yang boleh dengan bantuan talking therapy saja, ya. Dan dia meluahkan dapat bantuan macam mana nak mendapatkan jalan yang baik, yang betul ya, supaya tidak tertekan. Sebab itu saya encourage medical doktor yang minat untuk dengar masalah orang dan nak membantu, ambillah ya kepakaran dalam psikiatri supaya kita boleh bantu. It's going to be dulu WHO kata depression akan jadi nombor 1 dalam tahun 2020. Betul. It was mentioned
berapa tahun dulu, 30 tahun dulu, and we come to 2020, memang depression menjadi masalah nombor satu ya dalam kategori ini ya. So kesihatan mental memang dipredicted akan menjadi masalah besar pada penduduk dunia. But bilangan profesional dalam kesihatan mental masih kurang lagi, terutama negara kita lah ya, negara kita. Bidang sains ni sebenarnya luas ya. Perubatan hanya salah satu daripada branch pada sains ya. And sains ni dia selalu dikatakan sains dan teknologi ya. Bukan saja kita sains pure sains saja. It's not just biology, chemistry, physics. That is pure science. But dalam memilih kursus pun, dia satu kita punya minat, kedua dalam keadaan pekerjaan pun rasa macam susah sekarang ni, kita kena tengok juga what is the market like. It should be market driven jugalah ya. Apa yang kekurangan? Macam saya katakan tadi, kepakaran dalam perubatan memang kurang ya. So whoever yang buat medical, memilih medical, you are actually, insyaAllah you have a job. Just that to go for hospital. Kekurangan orang kita, terutama wanita Islam yang betul-betul minat kepada pendidikan dan sains ini. Sebab ada pure science ataupun medical science, biomedical, engineering pun memang ramai, tak ramai sangat wanita. Ini ramai tak itu. Jadinya kalau yang medical biotech apa semua ramai perempuan saya tengok. Dan sepatutnya kita kena ada a lot of curiosity. Dalam sains ni kita baru tahu sikit je tau. Benda yang kita tahu ni lah, itu Allahnya, sains ni Islam, sains Islam. Ilmu yang membagi kita ni sikit sangat baru ya. Kadang kita masuk dari air dan laut je. There's a lot more that we don't know. Cuma dia nak memahami kita dalam badan kita ni pun segalanya, ataupun nak memahami COVID-19 lah, nak memahami virus lah kan. Misha masih tak boleh nak buat kajian lah untuk itu kan. Dan kita ada banyak fauna and flora. Apakah sumber-sumber ini digunakan untuk perubatan ke, dan juga anything that yang kita rasa kita boleh kaji lagi. We tend to accept things easily. Dah macam tu lah. Kadang-kadang kita terus kata, Tuhan buat dia macam tu lah. Macam mula lah kita kata, hujan turun. Yelah Allah lah turunkan hujan. Orang saintis kaji, mana hujan tu terjadi? Memanglah Allah turunkan hujan tu. Kan? Bagaimana? Allah SWT cerita meneroka lagi. Kan? Bagaimana kejadian-kejadian ini semua. Sebab tu dia suruh kita pun ibadah. Kita lagi menggali lagi kan untuk memahami ini. Jadi a lot of things actually sebenarnya lagi interesting, lagi banyak lagi you cuba nak tahu, lagi banyak lagi tak tahu sebenarnya kan. Kalau kita buat pendidikan lah, pendidikan saya banyak berkait dengan masalah kesihatan mental, tapi berkait dengan kanser ya. Sebab saya bukan saja specialize dalam psikiatri, saya sub-specialize lagi dalam liaison psikiatri dengan penyakit-penyakit medikal yang lain, dan saya sub lagi dalam kanser dan onkologi. Jadi pesakit-pesakit onkologi, PTPM tu memang dirujuk kepada saya lah yang mempunyai masalah kesihatan mental. Sebab bila ada kanser, ada orang tak boleh terima, ada orang sangat sedih, tak boleh untuk menghadapi, ada yang dapat kesampingan daripada rawatan. Jadi dan apakah faktor-faktor yang boleh kita bantu pesakit ni supaya mendapat kualiti hidup yang bagus ya. So itu yang banyak, dan rawatan-rawatan secara psikologinya apa untuk kanser. Jadi saya banyak buat pendidikan macam ini ya, dan saya punya student saya pun buat juga yang sama. So
So kita boleh berhenti pun buat pendidikan ni. Tapi masalahnya hanya orang yang di universiti saja yang macam terpaksa buat pendidikan. Sebabnya orang nak buat master, buat PhD, student kita memang datang mesti ada thesis kan. Thesis kena based on research, kena buat research. Jadi kami jadi cikgu-cikgu ni lah yang akan supervise pada ni lah postgraduate ni buat pendidikan. But a lot more dari segi narrating, dari segi astronomy, dari segi, this is all science, ya. Universe ni terlalu luas. Terokailah dan jelajahilah dan selidiklah. Saya setakat sampai sini je saya punya kepakaran ya, dalam bidang psikiatri dan di bersama-sama sakit-sakit kesihatan mental dan juga sakit kanser. Many people, you all will have more feel outside there that we can do and explore. Yeah. Kita dah sampai ke penghujung program kita. Kita bercakap mengenai inspirasi saintis wanita bersama Hello Abim. Tapi sebenarnya saya rasa kita tak patut melupakan kepada para guru sains, right? Seperti di guru sains starting from the kindergarten, lepas tu kita pergi kepada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Saya rasa jasa-jasa guru-guru menanamkan semangat dekat kita untuk suka sains ni patut kita hargai. Tanpa pengorbanan guru-guru yang mengajar bidang sains ni, saya rasa tak mungkinlah kita, panel-panel yang hebat-hebat ni boleh berada dekat sini kan sekarang. Lepas tu juga there is a lot more for us to discover. In agriculture also, there is a lot more for us to discover. And also, Dr. Mawada, there is also a lot more to discover in your field, right? Okay, then untuk penghujung program kita ni, saya ingin mengucapkan a lot of thanks. Terima kasih sangat-sangat to all the panels, Dr. Mawada, Prof. Umar for your time, also for the panels yang terlibat dalam rakaman, kepada WAP TV, to all the moderators, Najwa and Shasha, and also to all the teams, okay? Okay, that's all. Okay, see you again. See you again when I see you again. Saya harap kita dapat jumpa lagi, okay? Prof. Umar, Dr. Mawada, okay? Selamat Hari Wanita dan Kanak-kanak Sedunia. Yeah, okay. Oh, and Happy Chinese New Year juga. Yeah. Terima kasih Prof. Umar.